Suka memikir. Tak semua benda lah yang kita nak cerita dengan pasangan. Kita fikir benda tu baik, kita luahkan. Saya tidak pernah untuk merahsiakan segala perihal laku. Bagi saya, rahsia itu sebenarnya membawa satu kemusnahan. Untuk diriku, hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di tengah hari Jumaat yang penuh berkat dan rahmat ini. Sekali lagi bersama dengan kami, saya Farin Ahmad dan juga Fiza Sabjahan. Nampak penuh bersemangat hari ini Hari Jumaat. Alhamdulillah. Saya kira kalau cakap tentang hari Jumaat ni mungkin ada dalam kalangan anda yang hari ini telah pun bercuti. Betul. Ada juga yang sedang merancang percutian ataupun aktiviti yang boleh dilakukan pada hujung minggu ini untuk seisi keluarga. Tapi kan Fadil, kadang-kadang kalau orang perempuan ni banyak perancangan dia. Selain daripada perancangan untuk keluarga, pasangan, tapi kebiasaannya perempuan hujung minggu ni akan cari masa untuk me time. Untuk kadang-kadang memanjakan diri, mencantikkan diri. Tapi ni kami nak kongsikan juga kepada anda penonton, kalau anda tak berkesempatan nak me time di luar, anda boleh me time sendiri di rumah bersama dengan Datin Sabrina Ahmad, pengarah urusan Ferina Marketing Sendirian Berhad. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton wanita hari ini yang disayangi. Alhamdulillah hari ini Ferina kembali bersiaran dengan satu produk yang special, istimewa khusus untuk semua wanita-wanita yang kat luar sana yang diberi nama Lovella. Set Lovella ni ada 3 dalam 1. Yang pertamanya adalah Lovella Chewable di mana ada 9 campuran bahan-bahan herba yang baik untuk kesihatan dalaman wanita, untuk memberi tenaga, kecergasan, sihat, wangi dan yang paling penting menjaga dalaman wanita. Dalam dia terdapat tomato, biji matahari, purira, manjakani, daun buah delima, kismis, daun zaitun, betik dan brokoli. Untuk wanita yang dalam pantang juga sangat bagus mengamalkannya kerana ia membanyakkan susu kita di waktu kita menyusukan anak-anak. Dan di samping itu juga Lovella ada juga pencuci dalaman wanita khususnya untuk wanita sahaja ya. Di dalam dia ada campuran sirih, manjakani dan sangat wangi. Bila kita menggunakannya kita akan rasa selesa, bersih, segar dan sentiasa tak boleh tinggal nak menggunakannya. Dan juga kita yang ketiganya kita ada sabun pemutih Lovella yang kita akan guna pakai di celah-celah peha, ketiak dan tempat-tempat berdaki yang gelap. Sabun ni sangat bagus untuk mencerahkan kembali kawasan-kawasan yang gelap. Dan yang paling best, yang paling istimewanya, hari ini kita ada promo special untuk sempena Merdeka Ogos. Kita ada satu lagi produk terbaru yang kita lancarkan sini adalah scrub untuk luaran dan gabungan keempat-empat bahan ini sangat bagus untuk tubuh badan kita di mana ini menyemarakkan lagi hubungan kita suami isteri bila kita bersama, yang pastinya suami kita akan sentiasa nampak kita awet muda, remaja selalulah. Contoh macam saya lah kan, macam sedia tahu saya memang dah mempunyai ramai anak dan hari ini saya nak menyarankan semua wanita-wanita kat luar sana mengamalkan produk Lovella. Macam mana nak dapatkan Lovella? Melalui online, melalui web dan melalui WhatsApp kepada staf kami sahaja. So, tak nak buang masa, cepat-cepat dapatkan Lovella. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jaga kita dan pastikan pakai face mask dan juga hand sanitizer. Terima kasih Datin. Yang penting kita kena jaga kita. Kalau itulah tadi kan kalau cakap me time orang perempuan. Kalau tak sempat keluar, ada macam-macam yang boleh dilakukan sendiri di rumah. Tapi ingat kalau anda cari me time di luar, pastikan anda menjaga ataupun mengikut SOP, pakai mask ataupun pakai pelitup muka di tempat-tempat yang diperlukan untuk makainya. Itu betul juga. Dan dalam masa yang sama jangan berahsia pula kalau nak pergi mana-mana Farin. Betul. Jadi kalau pergi beritahulah. Bagi tahu. Okey, saya sebenarnya tahu bila Fiza tanya saya kenapa saya nampak bersemangat pasal setiap hari
hari Jumaat, kami di Wanita Hari ini kita akan ada hikayat perkahwinan. Hikayat perkahwinan akan menceritakan pasal masalah rumah tangga dan sebagainya, dan di situlah juga lelaki atau suami atau isteri cuba menegakkan atau memberikan pendapat masing-masing. Jadi hari ini kita nak cerita pasal rahsia lah ni. Ya, hari ini kita nak cakap tentang rahsia ini. Rahsia, pasangan berrahsia undang curiga. Kalau cakap tentang rahsia ni, mungkin ada juga dalam kalangan pasangan ni yang mana mereka ni mempunyai komunikasi yang sangat-sangat baik. Tak ada langsung rahsia antara mereka. Apa yang berlaku di tempat kerja, dengan kawan-kawan, semuanya akan dikongsikan bersama dengan pasangan. Tapi Farin, kadang-kadang ianya akan menimbulkan curiga. Kadang-kadang kita terkeliru nak cerita semua ke tidak ke, patut cerita ataupun tidak, kerana wanita tak dapat dinafikan adalah antara spesies-spesies yang mudah curiga. saya cakap tadi neutral. Awak cakap wanita. Okey, Tapi saya berharap penonton-penonton menyokong saya. Jadi kepada anda, kalau ada komen, tak kira nak menyokong siapa atau siapa sekalipun, sila utarakan komen anda di facebook.com/WHITV3. Silakan. Benarkah pasangan berrahsia ini boleh mengundang curiga? Jika berkesempatan, kami akan bacakan komen anda dan kami juga nak maklumkan kepada anda yang mana laman sawang Facebook kami mempunyai sedikit masalah teknikal. Jadi kami perlukan sedikit masa untuk membaca komen-komen anda. Tapi boleh teruskan hantar. InsyaAllah penerbit kami akan screencap dan berikan kepada kami. Jadi kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Aku tak tahu kat mana aku nak mula. Sejak aku hidup dengan Fir, banyak benda tentang dia yang aku baru belajar. Setiap hari ada je perangai baru yang aku baru kenal. Dan makin lama, mau buat apa kat sini? Ada je benda yang aku curiga. Tidak. No, saya buat sana. Awak suruh apa kat saya? Kau ingat tak dulu pasal rantai aku pernah curiga pasal rantai? Rantai tu, Sofia. aku sentuh sikit pun tak boleh. Dia jadi marah. Okey, faham. Aku dah buka rantai tu tak ada apa-apa. Okey, aku ketepikan pasal benda tu. Dekat kampung. Dulu masa dekat kampung, Tengoklah, kenapa tak pasal? dia masuk bilik air. Aku buka bilik air tu, dia tulis ada serbuk putih dekat hidung dia. Serbuk putih? Itu adalah antara sedutan drama yang menunjukkan bagaimana kecurigaan pasangan lakonan Filzah tadi. Mira Filzah. Saya kalau berlakon dah jadi watak nenek. Tapi kalau awak jadi wanita, kecurigaan awak mungkin sampai ke tahap itu mungkin? Mestilah. Apatah lagi seorang isteri, kalau penonton bersetuju kan. Kadang-kadang isteri ni dia macam ada telepati. Dia boleh ada insting, ada rasa. Apa yang dirahsiakan, apa yang berlaku. Tapi orang kata jangan ikut perasaan sangatlah. Saya takut saya dengan perempuan ni. Perempuan ni kebiasaannya diberi kelebihan menjadi penyiasat. Yang itu saya setuju. Tapi nak tahu kita setuju ke tidak dan bagaimana ke tahap kecurigaan dan juga kepercayaan, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan di ujung sana dulu, sentiasa kacak bergaya Cik Saiful Bari Osman, peruning motivasi kita, dan juga sahabat saya Bigo dan pasangannya yang mungkin curiga ataupun tidak, kita tak tahu sekejap lagi, Linda Hashim. Boleh buat gaduh ni topik ni. Kalau kita nak gaduh pun gaduh manja kat sini. Yang lain tu kita PM tepi kat belakang. Okey, kalau kita cakap tentang rahsia ni, kepada ketiga-tiga panel kita, rahsia ni satu perkara yang susah juga untuk kita terjemahkan. Betul. Sebab ia mempunyai pemahaman yang berbeza mengikut individu-individu tu. Sebab ada setengah orang dia rasa macam benda ni harus dirahsiakan. Bagi orang lain pula mengatakan itu tak ada apa-apa dah, tak payah rahsia. Kita mulakan dengan Cik Saiful dulu. Kalau kita cakap tentang rahsia ni, Cik Saiful, sejauh mana rahsia ini sebenarnya satu perkara yang boleh dilihat penting juga dalam hubungan rumah tangga sebenarnya? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton wanita hari ini setelah lama tak bersua. Kan? Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Soalan baik daripada Fiza tadi. Kerahsiaan kita nak membincangkan tentang kerahsiaan ini. So first sekali kita kena tengok tentang topik kita pada hari ini. Topik kita yang kita membincangkan tentang pasangan yang berahsia tu dia akan mengundang curiga tu sendiri. Baik, pertama-tama kita kena tengok dulu Fiza manusia ni
ciptaan Tuhan kepada manusia ni ada dua jenis. Satu yang introvert, satu yang extrovert dari sudut psikologi. So yang introvert ni dia more kepada manusia yang kebiasaannya dia suka tidak berkongsikan apa yang ada dalam diri, dia lebih selesa begitu. Dia tak salah, tetapi dia lebih selesa keadaan macam tu. Yang extrovert ni dia lebih suka open, dia lebih suka berkawan dan sebagainya. Maka dia adalah ditakdirkan menjadi manusia yang jenis seperti itu. Baik. Dalam hal ini, adakah sesuatu kerahsiaan itu kita patut kongsi ataupun tak patut kongsi dengan pasangan kita? Dia bergantung balik kepada antara dua kemudaratan, pilih yang paling kurang mudarat. So maksudnya, kalaulah kita menceritakan perkara ataupun sesuatu isu tersebut dengan pasangan kita, mendatangkan kemudaratan, bergaduh dan sebagainya, sampai Farid kena tidur luar dan sebagainya. Contoh. So adalah lebih baik atas pertimbangan yang waras, maka lebih baik disembunyikan. Tetapi kalau perkara tersebut kita rasa ianya tidak ada masalah untuk kita kongsikan dan kita lebih memahami siapa pasangan kita dan sebagainya, ialah dah hidup lama dan sebagainya, so kita tahu dan sebagainya, so kalau kita rasa benda tersebut tidak mendatangkan kemudaratan, ianya tidak jadi masalah untuk kita share perkara tersebut. Tetapi saya yakin dan percaya penonton rumah pun ada pengalaman untuk hidup dengan pasangan masing-masing. Satu perkara lah Bigo, yang kadang-kadang orang lelaki ni, kita ni lelaki ni, Nampak berdua ni memang serius. Topi hari ni serius. Itu kita kena gelak sikit sebab 3-2 kan. Jadi orang lelaki ni dia ada satu biasanya pengalaman dalam hidup dia. Kalau dia menceritakan sesuatu perkara tersebut kepada pasangan dia sebagai contoh, dia akan melihat respon daripada pasangan tersebut negatif ataupun positif. Seandainya respon tersebut, sebagai contoh, Pak Rim balik rumah, dia bagi tahu isteri dia yang abang dapat bonus 100,000 contoh kan. Isteri pun senyap kan. Tapi cukup je seminggu kan, isteri pun keluarkan balik buah yang diceritakan tadi. Awak kan dapat bonus 100,000 tu, gunalah duit tu, habis kalau ada duit tu dulu. Maksudnya dia menggunakan poin yang dikongsikan oleh suami tersebut untuk mengenakan kepada suami balik semula. Maka pada ketika itu kebiasaannya, tak kisahlah sama ada suami ataupun isteri, pada ketika itu dia akan memilih untuk tidak menceritakan. Maka dia akan memilih untuk merahsiakan. So itu perkara yang biasanya terjadi dan maknanya kali sedikit terjadi. sebanyak ni kita nak rahsia atau tidak, beritahu atau tidak, kita tengok juga karakter pasangan kita. Tengok kepada karakter pasangan, sama ada suami ataupun isteri. Bigo sabar, kita dah tanya lelaki. Kita tanya pada wanita. Okey, Linda, bila cakap pasal pasangan, kepercayaan, kecurigaan ni, zaman sekarang, zaman dulu sangat mudah kita nak tengok kalau pasangan kita berhasil. Tapi sekarang ni macam-macam perkara boleh menimbulkan curiga. Daripada telefon, daripada keluar, daripada bersosial dan sebagainya. Jadi kalau Linda ni dengan Bigo ni, pernah tak rasa, apa yang boleh menimbulkan kecurigaan kalau anda sebagai suami isteri lah, supaya Bigo dapat tahu secara langsung ni. Pandang je Farid. Boleh menimbulkan kecurigaan rahsia apa? Rin. Kau dah PM tepi ke belum tadi? Belum. Tak sempat. Aduh. Dululah masa mula kahwin tu kita tak berapa kenal sangat dengan pasangan kita kan. So masa tu setiap langkah dia kita macam perhatikan apa dia buat, dia keluar dengan siapa. Dia bergaul dengan siapa, bercakap dengan kawan-kawan dia siapa. Masa tu baru kita nak kenal kan. Jadi masa tu memang kita banyak saya banyak curiga jugalah pada dia kan. Fikiran kita pun macam sebab kita tak kenal dia 100%. So kita bila dah kawan tak lama masa kita kahwin. Memang saya tahu background dia semua. Suami macam pun mana. handsome. Suami pun handsome. Isteri pun tak kurang lawanya. Lepas tu bila dah lama-lama kita dah anak pun dah 3 kan. Kita pun dah tahu perangai masing-masing. So macam kira tak apalah dia hal dia nak pergi mana pun saya tak pernah ambil tahu. Bukan tak nak ambil tahu, tak perlu tahu sebab saya rasa lama-kelamaan curiga tu adalah satu penyakit yang tidak sihat. Maknanya macam bila benda tu ada dalam diri kita, dalam diri saya jadi macam tak tenang. Saya jadi macam kenapa saya nak kena fikir jadi benda tu jadi masalah padahal benda tak ada masalah. Jadi nak tidur pun macam tak boleh tenang lah kan. Jiwa dengan kita dengan anak-anak lagi apa semua nak fikir kan. Nak fikir pasal suami, nak fikir pasal life apa semua. So macam saya letak benda tu tepi, macam tak perlu saya nak curiga apa-apa. Ini kuasa Allah Taala yang
tentukan kalau kata nasib saya, suami saya belakang saya dia buat benda yang saya tidak suka, okey itu saya reda je lah. Sayang. Tak kisah. Tengah live ni jangan open. Itu adalah saya punya kira pendapat saya lah. Kita nak share, Lama-lama sebenarnya. saya dah memang dah Percayalah. Kena percayalah pada Okey. dia. Kita ada komen di Facebook tapi kita akan bacakan sebentar lagi. Kita tanyakan dulu kepada Bigo. Macam apa yang dikatakan oleh Linda sendiri kan, pada peringkat awal tu memang ada rasa curiga dan para suami dan lelaki jangan salah faham. Curiga seorang wanita itu bukan wanita itu nak marah ke ataupun saja menimbulkan rasa curiga itu. Curiga itu disebabkan oleh rasa yang sayang, takut kehilangan. betul lah. Ini para suami dan lelaki harus faham. Betul tak Linda? Tapi kalau daripada permulaan dia curiga dan apa yang dia rasakan curiga itu adalah benar. Dan sampai ke bertahun-tahun benda itu akan jadi satu masalah dalam rumah tangga tu, betul tak? Okey. Maknanya macam benda tu akan continue lah. Benda lama kan. Curiga Linda pada peringkat awal sahaja. Curiga disebabkan rasa sayang, takut kehilangan dan sebagainya. Apabila usia perkahwinan itu dah berjadi lama, ia juga mematangkan hubungan tu. Jadi Linda sendiri macam katakan tadi, dia dah bukan tak peduli tapi dah kurang tanya. Lebih ada rasa kepercayaan itu kepada Bigo. Tetapi dengan kepercayaan yang diberikan oleh isteri sendiri Bigo, ada tak Bigo ada rasa macam tak ada apa nak rahsia kepada isteri ni sebab isteri ni memang senang nak berkomunikasi, mudah untuk menerima dan curiga tu juga dah tak ada. Macam mana Bigo? Sebenarnya daripada awal Bigo berkahwin dengan Linda pun, Bigo seorang yang tak berahsia langsung dengan dia. Jadi macam handphone saya ke apa, she can always open and check. Sebab saya jenis macam tu. Lepas tu sebabkan pengalaman, mungkin saya lebih tua daripada dia. Jadi bila saya settle down dengan dia, saya dah tak ada benda yang saya fikir yang perlu saya curiga tentang dia. Sebab dia dah jadi my wife, she will be at home. Benda tu kita tahu rutin tu every day. Tinggal lagi pada saya, definasi curiga ni, definasi rahsia ni sebenarnya ada dua. Satu, rahsia untuk kebaikan. Contoh kita nak buat surprise birthday, benda macam tu. Satu lagi rahsia yang sebenarnya akan mengundang curiga dalam pasangan tu. And rahsia yang I cakap yang ni yang I tak ada sebenarnya. Dengan Linda, dia boleh go through anything lah. Jadi pada saya sebenarnya untuk dia yang ada rasa curiga pada saya tu sebab mungkin dia lebih muda, lepas tu saya kawan dengan dia tak lama. So for me it's fair enough lah untuk dia rasa macam tu. Di peringkat awal lah kan, perlu juga ada sedikit curiga dalam hubungan rumah tangga Sebenarnya tu. perlu. Untuk menyemarakkan lagi lelaki hubungan. wanita bukan ada Tapi curiga. saya rasa saya dengan Bigo, saya rasa dia lagi cemburu daripada saya. Sebenarnya. Tapi saya dia tak bukan boleh. jenis. Kenapa? Tak tahu terbalik. Sebab isteri muda. Bukanlah muda pun. I dah tua juga kan. Dah beza berapa tahun je. Kalau orang kata siapa tak sayang bini contoh macam Tak tu. mungkin sebab saya tak jealous terlalu macam ada orang dia terlalu jealous tau. Tu siapa telefon tu? Tu pergi mana tu? Keluar dengan siapa tu? Macam benda tu saya tak buat pada dia. Jadi dia rasa macam aku ni tak ada, bini aku ni tak sayang aku ke kan. Jadi dia yang jadi macam tu dekat I. Automatically dia macam Kelingi. sayang, siapa telefon tu? Every time orang call, siapa telefon tu? Kalau I tak bagi tahu, nanti mesti dia tanya juga kan. Padahal kawan-kawan je call ke family call, mesti nak tanya, siapa call tu? Dia nak pergi mana? Nak keluar dengan siapa? Okeylah, dia kena tahulah benda tu semua kan. Benda-benda tu lah. Sebab saya jenis yang maksudnya kalau misal kata kita tahu conversation wife kita dengan kebiasaan orang yang dah biasa dan kita tahu dia sedikit sebanyak dalam rumah tangga ni bila berpasangan, whatever secret you trying to keep, your wife or you yourself, you can smell it. Lambat laun mesti kan? Kita akan ada benda tu. Itu yang orang kata ada insting Yes, tu. Ada kena mengena. Seperti mana dia dalam ataupun komen Facebook kita ni daripada nama dia Purnama Merindu. Normally isteri selalu akan cepat perasan jika pasangannya menyembunyikan sesuatu. Lagilah jika hal yang tidak diingini cepat sangat isteri akan merasainya. Rahsia besar macam mana pun satu hari pasti akan isteri dapat tahu. Lebih baik terus tegang aja, tak payah nak simpan syak wak sangka sampai bila-bila. Jadi kepada kawan-kawan Bigo, kalau rasa reply WhatsApp tu berbeza je, maknanya Linda lah yang balaskan. Kita nak dengarkan pendapat orang ramai. Tapi sebelum tu mungkin Cik Saiful boleh komen sikit daripada apa yang dikongsikan oleh rakan kita di Facebook. Katanya isteri boleh hidu, jangan dikongsikan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang agama pula, ada yang mengatakan bahawa
keburukan itu, rahsia dan keburukan kita ataupun aib kita tak perlu diceritakan kepada pasangan kita. Tapi ini yang terjadi dalam kalangan masyarakat kita. Kadang-kadang masa bercinta kita nak rahsiakan. Dah mendirikan rumah tangga 5 tahun, 10 tahun kemudian mulalah zaman sekarang macam Farin katakan ada DM lah kawan-kawan dulu sebenarnya Farin tu pernah bercinta dengan Miss World. Contoh dia macam tu. Jadi ini perkara ini yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Macam mana kita rahsia yang sebenarnya pada awalnya tersimpan rapi bagi mengelakkan masalah akhirnya menjadi mudarat, Cik Saiful. Okey, terima kasih. Memang benar, saya bukanlah ustaz, tetapi saya terbaca satu hadis yang sahih yang Nabi mengatakan bahawa setiap manusia ni Tuhan akan ampunkan kesalahan dan kesilapan dia selagi mana dia yang tidak membuka keaiban itu kepada orang lain. So maknanya bila mana dia melakukan kesalahan di malam hari, di siang harinya Tuhan tutup supaya orang tak tahu. Tetapi yang manusia yang Allah tak ampunkan ni adalah manusia yang di malam hari dia buat kesalahan, di siang hari dia yang menceritakan walaupun dah ditutup. So persoalan yang Fiza nyatakan tadi, masalah masyarakat yang mengorek, yang mencari dan sebagainya. Baiklah, saya suka ambil satu pendekatan saja. Kalau kita tak nak orang korek rahsia ataupun keaiban kita, so make sure bahawa kita tidak mengorek dan mencari keaiban orang lain. Cantik. Sebab biasanya dalam kajian yang saya lihat, kajian yang saya tengok dalam masyarakat, orang yang dia tidak membawang sesuka hati, dia tak jadi tentera netizen yang sesuka hati ni, besar kemungkinan jangan risau, Tuhan akan melindungi hati-hati orang lain untuk tidak membuka keaiban dia. So kalau dia berwatak dan bertindakan perilaku seperti itu, maka adillah hukum alamnya. Suatu masa nanti Tuhan juga akan menjadikan orang lain untuk korek rahsia dia, buka rahsia dia. So dan peringatanlah kepada yang di luar sana, kalau boleh elakkan diri kita daripada membuka keaiban orang. InsyaAllah. So minta maaf lah, kadang-kadang telefon yang kita pegang ni kita cerita, alah Fahrin tu dulu pinjam duit aku tak bayar. Contohlah kan. So pukul 10 kita pukul 10.30 kita mati. So siapa nak padam yang fitnah yang saya fitnah Fahrin hutang tu kan. Dekat status tu. Dekat status siapa nak padam? Kan tak ramai pasangan yang share dia punya password dia dengan pasangan dia, betul. Jadi pendek kata, dosa tu bawa sampai kubur. So lebih baik elakkanlah. Ini pesan saya kepada masyarakat di luar sana. Tengok apa-apa isu yang ada dekat alam maya tu semua, elakkan daripada respon seandainya kita tak tahu. Yalah, kadang-kadang orang ni dia bercakap pasal orang boleh, orang bercakap pasal dia pula tak boleh. Yes, betul. Marah kan. Okey, baik, kita dah mendengar pendapat tetamu-tetamu kita. Apa kata kita dengarkan pula pendapat mereka di luar sana. Silakan. Tak semua benda lah yang kita nak cerita dengan pasangan. Memang basicnya kalau benda biasa tu kita cerita. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ketua keluarga, kadang-kadang kita tak nak isteri kita risau ke kan. So benda-benda macam tu kita rahsiakan je lah. Saya tidak pernah untuk merahsiakan segala perihal laku maupun juga pertemuan dengan sesiapa jua. Bagi saya, rahsia itu sebenarnya membawa satu kemusnahan. Kita fikir benda tu baik, kita luahkan. Bila kita fikir sesuatu macam takut yang belah suami terasa, kita diam. Tidak perlu berahsia. Sebab apa? Satu rahsia ni memberi masalah pada sepasangan masing-masing. Terpaksa hidup menipulah, banyak alasan lah, kelak kabut lah, berfikiran. Jadi sentiasa jiwa itu tidak tenang. Macam suami isteri kita dah tahu, especially bila dah kahwin lama kan, kita dah tahu yang isteri dia punya part sensitif dekat mana, suami kat mana kan. Kalau benda tu kita tengok boleh membawa kepada perbalahan ke, pergaduhan ke, masa-masa muka, why not kita diamkan je, rahsiakan je. Suami isteri kita tak boleh berahsia, tapi certain part tu macam kita macam akak cakap tadi, akak tak nak macam suami nanti terasa. Kalau yang melibatkan dia, kalau kita cerita takut dia terasa dia suami kan, kita isteri. So bila kita fikir sesuatu benda tu yang baik, kita kalau boleh settle, kita settle sendiri. Dari segi rumah tangga ni kebiasaannya dia cepat tahu. Sama ada selalu duduk riang-ria, tiba-tiba dah jadi kemburunan. Benda tu akan menjadi curiga. Dan bila mencuriga, sesuatu pihak yang tidak bersetujuan akan jadi bermasalah. Apa pun masalah sebenarnya kita kena bercerita dengan suami. Jadi tak mau bila kita sorok, bila dapat tahu suatu masa nanti benda tu akan jadi dendam. Jadi kepercayaan tu dah tak ada dalam keluarga, dalam rumah tangga.
Itu dia, ada macam-macam pendapat daripada penonton-penonton kita yang sempat dikongsikan oleh rakan wartawan kita sebentar tadi. Kalau kita cakap tentang ataupun dengarkan pendapat mereka tadi, orang lelaki kata nak bagi tahu rahsia kepada pasangan tu kena fikir dulu. Tapi orang perempuan mungkin lebih mudah untuk berkongsi ataupun bercakap tak ada rahsia. No secret between us. Okay. Tapi kalau Farid Ahmad sendiri, sebagai seorang lelaki dan juga suami, adakah anda berahsia atau macam mana? Saya, itu yang saya nak tanya Cik Saiful. Tapi sebenarnya betul-betul saya setuju apa yang Fiza cakap. Kadang-kadang lelaki ni bukan niatnya berahsia. Kadang-kadang dia rasa benda tu tak ada apa-apa. Tapi kepada wanita, kepada isteri, oi, benda ni patut cerita. Jadi apa yang saya nak tanya kepada Cik Saiful tu, yang mungkin saya juga nak dapatkan jawapannya, bagaimana kita nak merapatkan jurang pemahaman. Sebenarnya bagi lelaki, oh ini tak payah cerita lah ni, si aku tak kisah. Tapi bagi isteri mungkin sesuatu yang sangat besar mungkin. Mana yang kita nak bezakan patut cerita ataupun tidak. Sama juga, isteri kepada suami pun sama juga. Okey, pertama ni kita kena lihat manusia itu Tuhan ciptakan lelaki perempuan cukup berbeza. Orang lelaki biasanya pemikiran dia, benda yang remeh dia tak akan simpan dalam otak dia. So dia akan tolak tepi. So orang perempuan sehingga sedetail-detail perkara dia akan simpan dalam hati dia dan dalam kepala dia. So itu yang kadang-kadang bila orang lelaki tak ambil peduli tentang perkara yang remeh, maka dia rasa benda tu yalah, tak perlu ambil tahulah benda tu kan. Bagi orang perempuan dia akan timbul kata, dia ni merahsiakan aku sesuatu benda ke? Nampak tak? So dia timbul konflik dekat situ. Nombor satu, kena faham bahawa lelaki tak suka fikirkan perkara-perkara yang remeh. Kebiasaannya, mana-mana lelaki yang normal. Dia tak suka fikirkan benda yang remeh. Baik. Nombor dua, apa yang Farid cakap tadi, lelaki ni dia ada dua sebab dia rahsia. Satu, sebab memang dia bersalah. Dia rahsiakan. Okey, ni gentle So yang kedua yang kedua senyum di jangan. Yang kedua, sebab kerana sayang dia merahsiakan. So yang kerana sayang ni sebab apa? Sebab kalau aku ceritakan yang aku ni tak ada duit, stres bini aku ni garang kan. So yalah, susah hati dia, saya tak nak kerana sayang, tak nak dia susah hati, tak nak dia orang kata bad mood dan sebagainya, lebih baik aku rahsiakan. Okey. Kebanyakan lelaki mengambil pendekatan untuk merahsiakan kerana sayang. Tapi Bigo, kalau terlalu banyak berahsia pula, ini mungkin boleh mengundang kepada perasaan lain. Bukan saja curiga, tapi mungkin boleh menimbulkan rasa marah, rasa tak senang hati, tekanan dan sebagainya. Bagi Bigo, bagaimana Bigo melihat bahawa rahsia ini sebenarnya, kalau dapat kita kawal dengan satu perkara yang elok, kita dapat ada komunikasi yang baik dengan pasangan, sebenarnya itu bukanlah satu rahsia, tetapi itu mungkin boleh menjadi sesuatu perkara yang dapat merapatkan dan juga menyemarakkan lagi hubungan rumah tangga. Sebenarnya kalau ikutkan daripada hari ini punya topik lah, saya buat summary saya, sebenarnya rahsia tu kalau boleh dikurangkan lah dalam relationship. So, saya ada bagi satu contoh lah. Seorang suami ni dia berahsia kepada isteri dia sebab dia orang dalam keadaan susah, tinggal hanya sedikit duit yang perlu untuk survive, tapi suami dia ambil duit tu dan suami dia di belakang isteri dia diinvest untuk satu bisnes yang dia rasa boleh mendatangkan keuntungan. Last kali tak juga. So benda tu kadang-kadang rahsia yang macam ni yang sebenarnya boleh mengundang pada. Sepatutnya benda tu dikongsikan. And the end of the day, saya rasa setiap rahsia yang ada tu, sekiranya kita share ataupun kita tidak simpan sampai dia boleh menimbulkan rasa syak wasangka tu, benda tu pada saya kalau apa saja positif dalam rumah tangga, benda tu yang kita perlu ada untuk sustain benda tu. Sikit-sikit boleh lah, tapi saya dah tak praktis lah berahsia benda tu. Jadi ini satu contoh Farid, contoh yang bagus untuk dijadikan ikutan. Ya, betul. Saya pun ambil pasal berkata untuk para lelaki lah. Saya pun ambil pendekatan macam tu. Bila ada sesuatu masalah ataupun satu keputusan yang boleh memberi impak kepada semua pihak, kita kena cerita. Itu masalah. Kita kena cerita. Okey, kita nak tanya, nak menyelami hati wanita pula lah sebagai seorang isteri. Okey, kadang-kadang kita berpelbagai karakter wanita ni. Daripada sekecil siapa telefon tu, apa asal bunyi telefon sikit nak tengok siapa, dan juga kadang-kadang ada yang tak ambil kisah langsung. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang terbaik dan sebaiknya sebagai pasangan, sebagai wanita untuk mengendalikan isu ni sebenarnya, kepercayaan dan kecurigaan ni? Kalau macam pada saya lelaki tu kalau macam dia nak berahsia tu, memang betul lah cakap Tuan Syaiful tadi, memang kena ada some things yang kita kena berahsia, ada satu benda yang kita tak perlu berahsia. Okey, macam contoh Bigo cakap tadi pasal satu cerita yang diinvest kat belakang pasal bisnes ke apa ke kan. Saya rasa benda tu perlu bercerita, tak perlu berahsia, sebab
sekurang-kurangnya kalau dia bercerita dengan isteri dia, mungkin isteri dia boleh membantu bagi idea ke apa. Benda-benda macam itu tu tak apalah, itu tak perlu pun. Tak perlu nak berrahsia sebab itu memang macam Farin cakap tadi, itu dia ada kena mengena dengan keluarga kita. Jadi benda tu kita kena tahu. Kalau personal dia, kalau saya lah kalau personal dia, saya pun tak nak tak nak ambil tahu. Sebab macam tak apalah, you ada settle sendirilah kan. Tuhan dia. Kalau kita campur pun nanti lagi dia stres. Jadi pada saya, lelaki ni dia kena pandai main peranan lah. Apa yang dia rasa dia patut simpan, apa yang dia rasa patut simpan. Tapi banyakkan bercerita dengan isteri apa masalah itu sebenarnya. Walaupun isteri tak bertanya, tapi galakkan bercakap dengan isteri apa masalah. Yes, apa masalah dia supaya isteri dia faham dia lebih dalam. InsyaAllah. Bila dia terangkan aku punya muka, buat muka baik. Itu nasib baik belum cek WhatsApp group kita. Tapi tadi Bigo dah beri rumusan Bigo bahawa melalui topik kita hari ini, apa yang paling penting, rahsia itu tak perlu dalam hubungan rumah tangga. Kurangkan. Itu daripada Bigo. Tapi kita nak dengarkan rumusan daripada Cik Saiful sendiri berkaitan topik kita pada hari ini. Perlu ataupun tidak sebenarnya berahsia dalam hubungan rumah tangga, dan benarkah pula kalau kita terlalu berahsia ni, dia mungkin boleh menimbulkan lebih banyak masalah daripada kebaikan dalam hubungan rumah tangga. Okey, terima kasih. Segala rumusan saya untuk hari ini, kena ingat lelaki mulutnya adalah di hati, wanita hatinya di mulut. Sebab itu kalau kita melihat bahawa secara rumusannya bahawa orang perempuan lebih suka untuk menceritakan sesuatu perkara, orang lelaki lebih suka untuk menyimpan sesuatu perkara tersebut. Namun seandainya perkara tersebut macam yang saya katakan tadi, ambil kepada dasar hukum kita, antara dua kemudaratan, pilih yang paling kurang mudarat. Kalau menceritakan rahsia itu mendatangkan kemudaratan yang cukup besar, macam kata Puan Linda tadi, dia pun tak nak ambil tahu, tak nak stres. Kan? So maka elakkan. So tetapi kalaulah mencerita itu mendatangkan kebaikan untuk diselesaikan bersama-sama, melihat kepada pasangan masing-masing, tak kisahlah suami ke isteri ke, bagaimana penerimaan mereka. So kalau mereka boleh menerima dan sebagainya, dipersilakan. InsyaAllah. Dan saya kira kecurigaan tu juga perlu dikawal, jangan sampai jadi terlebih sehingga mudarat. Betul. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada ketiga tetamu kita, Encik Saiful, Bigo dan juga Linda, di atas perkongsian yang saya kira banyak manfaatnya dapat kita guna pakai dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Peringatan untuk diri sendiri juga dan juga anda penonton. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Kita kembali di hari Jumaat yang mulia ini dalam Wanita Hari Ini, dan bersama dengan saya, Datuk Azri Muhammad Razi, pengasas Viasia Cosmetic and Healthcare, di mana bersama produk-produknya yang tiada rahsia dan tidak perlu anda curiga. Silakan Datuk. Terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Farin, pertama sekali saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton Wanita Hari Ini sebab apa? Sentiasa setia dengan produk Viasia, Farin. Alhamdulillah yang mana saya lihat sendiri penonton-penonton yang memilih produk Viasia ni, Farin, sebenarnya daripada kitab penjualan kami sangat-sangat menggalakkan. Alhamdulillah maklum balas yang kami terima setiap hari dekat HQ yang WhatsApp dia kata alhamdulillah saya seronok sangat guna produk Viasia, berkesan, ada perubahan kulit makin cantik, bentuk badan makin menawan dan paling penting anda semua tak perlu risau sebab apa, produk Viasia, Farin, telah mendapat penganugerahan sebagai super brand Malaysia. Inilah pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan Saya kira pencapaian ini anda perlu tahu satu pencapaian yang luar biasa sebab apa ianya adalah menandakan bahawa produk Viasia ini adalah produk yang berprestij, produk yang berkualiti tinggi, yang mana kalau anda perhatikan selama lebih 10 tahun Viasia di pasaran produk Viasia bebas daripada produk tiruan, tanpa bahan terlarang dan paling penting anda boleh gunakan tanpa was-was, tanpa perlu risau, Farin. Dan hari ini saya bawakan dia set penjaga wajah set perfect white yang mana kalau anda, Farin, kat rumah risau, kadang-kadang kita tengok cermin muka ada bintik hitam, kusam masalah jerawat kecil, kadang-kadang whitehead tu rasa macam nak picit-picit je Farin jadi anda boleh dapatkan set perfect white ni sebab apa set perfect white ni sangat-sangat bagus untuk penjagaan kulit wajah yang mana anda lihat, Farin, kat visual kat kaca TV ada 3 pengguna kami yang mana mereka sangat setia dengan perfect white ni sangat mudah, Farin, sebab apa dalam ni ada 4 produk asas. Pertama sekali ada Pearl Whitening Cleanser, ada Facial Treatment Essence, ada Treatment and Whitening Night Cream dan juga Magic Skin Day Cream. 4 produk ni dah cukup kalau anda gunakan sebagai rejim penggunaan kulit wajah, Farin, sudah pasti anda dapat lihat perbezaan kulit wajah anda. Kalau sebelum ni kusam, Farin, anda guna je set perfect white ni dalam masa 1 minggu anda dapat lihat kulit anda lebih glowing, lebih mulus Ini bukan saya kata, Farin, tetapi pengguna-pengguna yang dah guna mereka sendiri cakap berkesan sangat berpuas hati
Dan alhamdulillah ya, produk VAsia juga bebas daripada bahan terlarang, bebas hidrokinon, bebas merkuri, tanpa tretinoin. Anda tak perlu risau ya. Yang mana bahan-bahan terbaik kita rumuskan dalam Perfect White ni seperti ramuan pencerahan terbaik dunia ya, yang mana mengikut kajian ya, ramuan seperti Brightening kita gunakan dalam Perfect White ni sangat-sangat mahal ya, kosnya sangat mahal. Sebab apa? Kita nak pengguna kita dapat produk yang terbaik ya, mereka guna berkesan, diorang sendiri dapat lihat ya, kulit makin cantik, makin bersih ya. Kemudiannya kita gunakan ramuan seperti Alpha Arbutin ya, pencerahan semula jadi. Dan dalam ni juga Farid ada ramuan seperti Rice Bran ataupun Pitera yang mana Pitera ni Farid banyak digunakan dalam produk-produk bertaraf antarabangsa. Kita tengok ramuan Pitera ni kat mana-mana pun ada. Dan Farid sangat mudah ya, pada waktu siang anda cuci muka guna facial treatment essence, kemudiannya guna Magic Skin Day Cream. Waktu malam cuci muka guna cleanser, guna facial treatment essence, guna treatment and whitening night cream. Yang mana ya, treatment and whitening night cream ni merawat kulit wajah anda. Dan sebenarnya Farid bukan saja sesuai untuk kulit yang bermasalah, kulit kusam boleh pakai, semua jenis kulit boleh pakai. Sebab apa? Ianya bertindak secara lembut tanpa pengelupasan. Anda tak perlu risau Farid. Dan hari ini saya bawakan ya, ini dia Magic Skin Day Cream ni saya tunjuk dekat penonton wanita hari ini Farin. Warna dia putih Farin. Boleh cuba kat tangan Farin tak? Sebab apa Farin? Tangan saya ada okey, warna putih. Sapu sikit, bila kita sapu ya, dianya berubah mengikut warna kulit anda. Jadi tak perlu risau sebab apa? Dia tak berminyak dan juga tidak bercapuk. Dan seperti mana visual tadi tu pelbagai peringkat usia, semua peringkat umur boleh pakai. Nampak tak? Dia sangat natural, tidak berminyak dan juga tidak bercapuk Farin. Dan seperti mana saya katakan ya, setiap produk ini juga dijual secara berasingan. Tapi Farin, satu benda yang saya kira ya sangat mendapat sambutan pengguna. Sebab apa ya, set loose kami dah kehabisan stok ya, yang mana akan ada di pasaran dalam tempoh 2 bulan set loose. Jadi anda boleh beli set ni Farin yang hanya berharga RM72 sahaja. Rasailah perubahan seawal penggunaan Farin. Dan seterusnya ya, bila kita dah guna untuk dalaman, guna untuk luaran, jangan lupa kita guna untuk dalaman pula nak dapatkan kulit yang cantik Farin. Minum ni dia, makan C+ ni hanya perlu kemam saja, Pearl Skin C+, ramuan terbaik untuk kulit anda. Sebab apa ya, sangat tinggi dengan ramuan vitamin C. Kemudian dalam ni juga ada ramuan Hitayon. Hitayon ni sejenis ramuan pencerahan kulit ya, yang mana dapat membantu mencerahkan melanin kulit yang gelap. Jadi anda yang ada masalah kulit kusam Farin, bila amalkan C+ ni sangat baik ya, sebab apa? Ramuan ni sangat istimewa ya, ramuan Hitayon. Kemudiannya ada ramuan astaxanthin yang sangat tinggi dengan antioksidan, dan juga ramuan vitamin C yang sangat baik untuk kesihatan dan juga kecantikan kulit anda. Satu kotak ni Farin ada 15 sachet, 3 gram, koyak, tuang dalam mulut, kemam pagi sebelum sarapan dan juga waktu malam. InsyaAllah ya, dengan kombinasi penggunaan Pearl Skin C+ ni dan juga Perfect White set ni Farin, anda dapat lihat ya perubahan pada kulit wajah dan juga kulit badan anda ya, secara dalam masa yang singkat, 1 minggu insya-Allah ya, kulit lebih cantik Farin. Dan seterusnya Farin, produk yang terakhir saya bawakan hari ini dia cerah gebu body bar. Kadang-kadang badan kita berkerak, ketiak hitam, leher gelap dan sebagainya. Guna sabun cerah gebu body bar ni Farin sangat istimewa. Sebab apa saya nak buat demo kepada anda? Saya suka dia tengok bila Datuk buat demo ni. Saya conteng dengan permanent marker Farin, warna biru ni. Jadi guna je sabun ni, kita gosok Farin. Gosok dia akan luntur. Dengan cepatnya dia akan luntur ya. Bayangkan ini permanent marker Farin. Kalau daki yang berkerak, bahagian yang berhitam tu ya, terutamanya pada leher, siku-siku pelipat, ya Allah, kadang-kadang bau dan sebagainya. Daki anda boleh guna sabun cerah gebu ni dalam masa singkat ya. Nampak tak? Kulit saya dah bersih Farin. Sebab ni tisu dikotor bersih ya, cepat sangat dia dihilang kotoran semua. Nampak bersih serta merta. Dan paling penting ya, sabun cerah gebu body bar ni harga dia hanyalah serendah RM20 sahaja di toko-toko jamu Farin. Secara ringkasnya Farin, bagi anda yang inginkan kulit wajah yang cantik dan bernawan ya, masalah jeragat, jerawat, kulit kusam, kulit berminyak, jangan lupa dapatkan set Perfect White yang hanya berharga RM72 saja. Dalam ni ada 4 produk asas. Kemudiannya Farin, jangan lupa amalkan C+ untuk dalaman anda. Ada ramuan Hitayon, berry extract dan astaxanthin, sangat baik untuk kecantikan kulit anda. Dan satu lagi Farin, jangan lupa kerak-kerak hitam-hitam dan sebagainya, guna cerah gebu body bar ni, cerah gebu ya, harga RM20 sahaja Farin. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VAsia baru beli. Sebab apa? VAsia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang inginkan konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang, 1-800-88-3990. Jangan lupa produk VAsia juga boleh didapati ya di platform online seperti Shopee, Lazada dan juga di jombai.my, jombuy.my. Dapatkan dengan segera. Baiklah. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Datuk Azril bersama dengan produk-produk yang cukup berkualiti dan harga mampu milik dari VAsia. Terima kasih sekali lagi Datuk. Datuk. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.
kau berada, ku ingin bersamamu. Entah bila tiba lama ku menunggu. Jujurnya aku suka memikirkanmu. Tapi diri malu mendekatimu. Bagaimana cara untuk ku bertemu dengan dirimu? Ku ingin bertanya, masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Jujurnya aku suka memikirkanmu. Tapi diri malu mendekatimu. Bagaimana cara untuk ku bertemu dengan dirimu? Ku ingin bertanya, masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Berikan ku petanda cinta jika kau pun sama. Ku menunggu dirimu. Beritahuku pria, di mana kau berada? Sanggup ku mencarimu. Cara untuk ku bertemu dengan dirimu. Ku ingin bertanya, masih ada lagi ruang untuk diriku. Hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Oh, 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 pria. Oh, hati ini bergelora meronta-ronta. Di manakah dirimu, wahai pria? Hey Priya. Hey Priya. Saya lah Priya tu. Okey. Penjarakan fizikal? Mana? Oh, Penjarakan fizikal. betul, okey. Okey. Tapi kalau kita dengarkan suara Talisha ni, Allah tuanku, sedapnya, merdunya suara tahniah. Thank you. My second live. Masih nervous. Masih rasa macam ada cracking. Tapi saya macam, okey, tak apa. Alright. Kena cuba juga. Kita pernah mendengarkan lagu Hey Priya ini menjadi salah sebuah OST. Salah satu OST untuk drama Kerabu Nasi Kerabu untuk Cik Abel. Okey, kalau kita dengarkan daripada Talisha sendiri, lagu genre sebegini, orang kata easy listening ni, kenapa ini menjadi pilihan, Talisha? Actually, this is like macam my first time cuba nyanyi lagu macam ni. Sebab saya actually genre suka R&B apa semua. Tapi Sharon Paul dia cakap, cuba nyanyi lagu macam ni. I think sesuai dengan you semua. Betul, pergi buat, ingat demo ke apa kan. Tapi macam sekali dia nak release juga. Saya macam okeylah. Okey, bila kalau kita dengarkan lirik dan juga muzik dia ni, memang muzik yang senang sekali dengar aja macam very catchy. Yes, very catchy. Dan kemudian kalau kita dengar lirik dia pun sesuai mungkin untuk mereka seusia dengan Talisha sendiri kan. Jadi bagi anda sendiri, adakah anda merasakan bahawa ini mungkin satu percubaan baharu untuk diri yang mungkin lepas-lepas ni kalau ada single-single yang terbaru pun nak bawa juga genre yang sama ni? Maybe boleh sebab kita ada plan juga nak buat trial apa yang genre saya suka, tapi still nak tie back to lagu macam Hey Priya. Sebab lagu ni dia macam masa tu apa nak cakap diorang macam bila dengar lagu ni saya jadi confident sebab it's very like a good feedback tau daripada orang yang mendengar lagu ni. Apa maksud lagu ni sebenarnya? Pasal seorang perempuan suka seorang lelaki tapi dia macam malu-malu nak macam confront dekat lelaki tu. Dia rasa macam dia takkan dapat apa semua tapi dia nak cuba juga. Okay. Sharon Paul adalah penciptanya. Bagaimana pula dengan liriknya Hey Priya ni? Kalau kita tengok lirik videonya pun dah ada, kita dapat menyaksikan lirik dia dibuat oleh Alisha dengan Camelia.
Yang Alisha dengan Kemia, sorry. Okey. Kita dah tengok ada lirik videonya, tapi belum lagi ada video klip. Sebab kalau kalau kita tengok di YouTube tadi, kalau lirik video tu ada 181,000 capaian penonton. Jadi mungkin dari segi lirik video klip yang besar tu kan, apa konsep yang dibawakan? Video klip dia actually releasing hari ini pukul 3 petang karang. Berita baik. Tunggu pukul 3 nanti. Pukul 3 karang. Kalau nak tahu mesti tengok pukul 3 sebab kita ada twist sikitlah video klip tu. Sebab mana pria tu. Sebab kalau anda search dekat YouTube ketika ini memang belum ada. Yang hanya ada lirik video saja. Okey, pukul 3 nanti anda akan dapat saksikan klip video. Okey, mungkin di Future Music Entertainment Channel. Alright, mungkin ada yang tahu tapi mungkin ada juga yang belum tahu dan tak tahu. Talisha merupakan anak kepada mungkin boleh ceritakan? Kalau tak keberatan? Anak kepada Sharifah. Okey, tapi maksudnya memang kalau dengar kelunakan suara tu memang sedap, memang merdu. Adakah memang Talisha sendiri bukan sahaja akan aktif ataupun serius dalam bidang nyanyian, tapi memang akan terus kembangkan bakat dalam... memang saya nak kembangkan untuk acting, hosting, saya memang minat. Sebab daripada kecil kita tengok mama masuk kontes kan? Pernah dekat sini juga, Fly FM, Friday, radio announcing. Lepas tu memang saya confident for acting, singing, hosting memang tak ada. Tapi saya minat sangat. So, memang saya rasa macam happy sebab mama dengan ayah mendorong saya. Diorang support sangat-sangat. Memang daripada kecil, diorang kata tak apa buat apa semua. Salah pun buat je, pergi. Tak apa, boleh cuba ni, darah seni mengalir dalam diri. Okey, bagaimana bagi mereka di luar sana yang ingin mengikuti perkembangan Talisha, Instagramnya dan juga apakah harapan anda? Sesiapa yang belum follow saya, boleh follow saya di Talisha72. Kalau nak tengok saya buat cover ke, saya berjalan-jalan, itu semua saya post dalam tu. Wow, okey. Alright, terima kasih kita ucapkan kepada Talisha. Kita doakan semoga Talisha akan terus berjaya. Dan untuk anda penonton-penonton dan juga peminat Talisha, jangan lupa untuk saksikan dan tunggu di YouTube pada jam 3 petang ini di Future Music untuk saksikan sendiri klip video terbaru daripada Talisha. Esok menarik di WHI Extra, kita ada terapi haiwan peliharaan. Pelbagai haiwan akan dibawakan ke Seri Petang sini. Ini antara haiwan peliharaan yang menjadi kegemaran salah seorang rakan wartawan kita, Fatin. Dia nak, saya tak tahu sebut betul ke tak betul, hedgehog. Hedgehog. Patut kalau ada ular sawu, saya letak ular sawu kat dia. Tak apalah, yang itu kita letak terapi kemudian. Esok kita bukan cuma comel untuk anda penonton. Okey, kami akan tinggalkan anda dengan persembahan istimewa. Satu lagi lagu daripada Talisha sendiri. If I Ain't Got You. Assalamualaikum. Bye. Some people live for the fortune. Some people live just for the game. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical thing define what's within, and I've been there before, but that's life's a ball, so full of a superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond ring, some just want everything. Yeah, everything means nothing if I ain't got you. Yeah, yeah. Some people search for a fountain, promises forever young. Some people need 3 dozen roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the world on a silver platter.